Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera pada saudara dan saudari pelajar-pelajar baru UiTM Kampus Puncak Alam. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang ke siri ceramah dalam MDS ataupun Minggu Destini Siswa ini secara online. Pada saudara-saudari juga saya mengucapkan syabas dan tahniah atas kejayaan saudara dan saudari melanjutkan pelajaran ke universiti ini. Sesungguhnya saudari telah berjaya membuktikan bahawa saudara dan saudari adalah pewaris bangsa yang akan menentukan haluan dan corak masa depan saudara dan saudari. Begitu juga dengan masa depan tanah air kita ini. Maka tajuk kita pada hari ini ialah Tanah Airku, bagaimana tanggungjawab dan cabaran saudara dan saudari sebagai pewaris bangsa terhadap tanah air ini. Saudara dan saudari, sama ada secara sedar atau tidak, saudara dan saudari merupakan waris bangsa yang akan meneruskan wadah perjuangan di Universiti Teknologi Mara ini, melanjutkan pelajaran dan seterusnya akan melakar kecemerlangan demi kecemerlangan, demi masa depan saudara dan saudari, keluarga, bangsa, agama dan tanah air ini. Jadi saudara dan saudari, secara santai saja diharapkan saudara-saudari dapat memberikan sedikit tumpuan. Tidak lama insya-Allah ceramah ini, kalau ikutkan slide di sini ada 88 slide bagi tajuk ini. Dan saudara-saudari dapat memberikan sedikit tumpuan dan dapat selepas itu menghayati bagaimanakah peranan yang harus saudara dan saudari mainkan untuk menzahirkan tugas dan tanggungjawab sebagai pewaris bangsa di tanah air tercinta ini setelah bergelar pelajar Universiti Teknologi Mara. Diharapkan semua saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat dan sejahtera walaupun mengikuti siri ceramah dalam minggu MDS ini secara online di rumah sahaja, tetapi semangat yang harus ada pada saudari tetap utuh, tetap bersemangat saudari untuk memulakan langkah saudara dan saudari ke UiTM ini dengan mengikuti program MDS ini. Jadi diharapkan semuanya sihat. Marilah kita sama-sama sedikit renungkan dan kita kenangkan seperti mana yang ditunjukkan di dalam gambar ini. Suatu ketika dahulu saudara dan saudari, apakah sebenarnya gambaran yang saudari dapat berikan kepada gambar ini? Waktu itu, zaman persekolahan pada waktu itu, kali di era tahun 70-an ini ataupun awal daripada itu lagi, serba kekurangan saudara dan saudari. Jadi hakikat pada waktu itu, bagaimana harus melangsungkan kehidupan bagi masyarakat bangsa kita ini, kerana kemiskinan pada masa itu mungkin, kerana kesempitan kehidupan pada masa itu mungkin. Tetapi jika dibandingkan dengan hari ini, kita sudah jauh lebih maju, jauh lebih terkehadapan, kerana apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam negara kita bermula sejak zaman merdeka sehinggalah ke hari ini di tanah air kita ini menzahirkan satu kepastian bahawa orang-orang Melayu Bumi Putera, kerana UiTM ini adalah wadah yang disediakan untuk anak-anak Melayu Bumi Putera melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti, ke peringkat Menara Gading, maka sudah pastilah kita sebagai pewaris bangsa akan meneruskan kesinambungan itu untuk memastikan bangsa Melayu Bumi Putera ini akan terus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain dalam negara kita ini. Zaman dahulu saudara dan saudari bersekolah
barangkali masih segar dalam ingatan satu ketika dahulu belajar sejarah bagaimana kisah ataupun kedudukan bangsa Melayu Bumiputera itu bersama dengan bangsa-bangsa lain yang asalnya mereka ini telah didatangkan oleh pemerintah British, membawa imigran-imigran dari China dan India untuk masuk ke tanah air kita ini, dan akhirnya kita telah mampu ataupun bersedia, kita telah pun rela menerima mereka sebagai masyarakat majmuk dalam negara kita ini, hidup aman dan harmoni bersama mereka, walaupun sedikit sebanyak masalah itu pastinya timbul kerana kita ini berbeza agama, mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya. Jadi pada hari ini sebagai seorang pelajar, sesedari mempunyai tanggungjawab yang begitu besar. Sesedari mempunyai tugas yang begitu penting untuk memastikan negara kita ini berada pada tahap keharmonian yang tinggi, keselamatan yang terjamin, dan juga kedamaian, meneruskan kehidupan bersama-sama dalam teras dasar perpaduan nasional pada hari ini. Maka dahulu saudara dan saudari bersekolah, apa makna what is a school? Okay, dikatakan school is a building with 4 walls with tomorrow inside. Maknanya masa depan saudara dan saudari atau semua yang kita menghadapi zaman persekolahan dahulu, sebenarnya masa depan kita terletak di zaman kita menghabiskan waktu persekolahan dahulu. Dan kini saudara dan saudari telah menjadi membuktikan itu. Dan saudari adalah merupakan orang yang penting di kampus selepas ini. Okey, mana dikatakan the student is the most important person on campus. Without students, there would be no need for the institution. Okay? Jadi, saudara-saudari adalah merupakan generasi yang sangat penting dalam memastikan tanah air kita ini akan terus berkembang maju. Tanah air kita ini akan dapat sesedari berikan sumbangan untuk memajukan, terutama dari segi ekonomi. Apabila saudara-saudari habis belajar atau tamat pengajian nanti, saudara akan memberikan sumbangan kepada negara. Dan disitulah sebenarnya akan diberikan tugas dan tanggungjawab yang besar untuk saudara dan saudari laksanakan bagi melansaikan segala apa yang diharapkan oleh bangsa kita pada hari ini kepada anak-anak bangsa yang telah berjaya melanjutkan pelajaran dan habis menamatkan pelajaran itu. The heart of education is the education of the heart. Nadi kepada pendidikan ini ialah mau mendidik hati. Kecil saja hati kita ini saudara dan saudari, tetapi kadang-kadang menjadi sukar, menjadi payah untuk kita pujuk hati itu. Kadang-kadang amat sukar untuk kita berhadapan dengan pelbagai situasi. Kita menghadapi kesukaran untuk kita menyelesaikan masalah itu kerana ada satu organ dalam badan kita dan tubuh kita ini yang kadang-kadang sukar untuk kita kawal, sukar untuk kita lentur, sukar untuk kita pujuk. Itulah juga hakikatnya kepada tugas dan tanggungjawab kita kepada negara, kepada tanah air tercinta ini. Tanah tumpah darah kita ini perlukan pembelaan saudara dan saudari. Apalagi saudara dan saudari sebagaimana disebut awal tadi adalah pewaris bangsa. Orang-orang Melayu Bumiputera yang melakukan pelajaran ke UiTM ini adalah waris yang akan membela tanah air kita ini, yang akan mengangkat martabat tanah air kita ini. Jadi di sinilah letaknya saudara dan saudari, tugas, peranan dan tanggungjawab kita untuk membela negara itu. Maka pujuklah hati untuk kita istiqamah, kita tetap bersemangat untuk kita mencurahkan bakti dan jasa kita untuk negara ini, saudara dan saudari. What is your core business? What is your core business? Sekarang ini tugas saudari adalah melengkapkan ataupun memberikan tumpuan yang penuh kepada pembelajaran saudara selepas ini. Sama ada 3 tahun ataupun 4 tahun, majoriti 4 tahun kesemuanya. Jadi sepanjang masa 4 tahun itu, saudari akan menguruskan kehidupan saudari dalam ruang lingkup pembelajaran di peringkat universiti.
Jadi bagaimanakah semangat yang harus diterapkan dalam jiwa? Bagaimanakah peranan dan tugas itu dapat dilangsaikan untuk kita sama-sama menyaksikan kejayaan saudara dan saudari satu hari nanti. Dilema dan cabaran bangsa kita di tanah air kita ini, saudara dan saudari, memang kalau nak diungkapkan di sini cukup banyak. Tetapi saya ringkaskan, banyak ataupun fokus utama kita adalah bergantung pada sikap. Dalam melaksanakan tugas yang saya sebutkan tadi, berbagai dilema dan cabaran yang kita akan hadapi. Satu, sikap kita tentang amanah bangsa kita ini. Bagaimanakah saudara dan saudari ataupun semua orang yang berjaya melanjutkan pelajaran ini akan memikul amanah sebagai pewaris bangsa yang akan mencorakkan masa depan negara ini. Bagaimanakah saudara dan saudari dapat melunaskan tanggungjawab itu, di samping memberi fokus kepada pembelajaran, dan yang keduanya fokus kepada peranan untuk memajukan negara. Itulah amanah bangsa. Yang keduanya amanah pembelajaran. Bagaimana sikap kita pembelajaran? Bagaimana sikap saudara dan saudari menguruskan pembelajaran saudara dan saudari? Perlu ada strategi yang berkesan, perlu ada cara yang sangat baik supaya saudara dan saudari tidak terlepas waktu keemasan itu untuk saudara dan saudari melakukan ulang kaji umpama, untuk saya membuktikan kejayaan melalui usaha keras saudara dan saudari, membuktikan bahawa saudara dan saudari berada pada satu tahap kualiti pembelajaran yang sangat tinggi. Yang seterusnya ialah bagaimana sikap kita kepada kepimpinan diri. Bagaimana harus kita pimpin diri kita ini apabila menjadi seorang pelajar universiti, menguruskan tingkah laku kepribadian kita ini, untuk kita tunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahawa kita adalah pelajar yang matang, kita adalah pelajar yang mempunyai satu wawasan yang cukup besar untuk kita pikul demi membalas jasa bakti kedua-dua ibu bapa kita suatu hari nanti. Yang seterusnya, bagaimanakah sikap kita terhadap kemajuan ekonomi negara? Selepas ini, bagaimana kita boleh memberikan sumbangan kepada negara kita hasil daripada usaha dan penat lelah kita belajar sehingga berjaya? Apakah bentuk sumbangan kepada kemajuan ekonomi boleh kita pamerkan kepada negara kita ini suatu hari nanti, saudara-saudari? Sikap kita terhadap tuntutan agama. Okay? Orang-orang Melayu bumi putera, masing-masing dengan agama masing-masing. Kalau orang-orang Melayu dengan agama Islam, dan bangsa bumi putera Sabah dan Sarawak yang lain ada agama mereka sendiri. Bagaimana kita nak akur, kita mahu taat kepada tuntutan agama demi kelangsungan kehidupan kita ini berpaksikan kepada amalan yang kita pikul setiap hari itu. Yang seterusnya adalah bagaimanakah sikap kita kepada pentadbir dan juga pemimpin dalam negara kita ini. Bagaimanakah harus kita memberikan sokongan kepada usaha mereka untuk membela rakyat, untuk membela bangsa kita ini. Maka inilah yang akan menjadi hakikat kita. Bagaimanakah perubahan sikap kita dia akan menjadi penentu kepada corak kehidupan kita suatu hari nanti. Maka memang apa juga sikap yang kita akan bawa itu pastinya akan memberikan kesan kepada sumbangan kita memajukan negara ini, terutamanya dalam bidang ekonomi yang menjadi tonggak kepada kemajuan bangsa kita ini. Bercakap balik semula kepada soal tanah air kita ini, bagaimana cabaran bangsa kita, cabaran yang harus kita terima untuk meluruskan kelangsungan kehidupan kita ini bersama dengan kaum-kaum lain yang kita sebut tadi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, seadil-adilnya mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan. Perkara 181, Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang ini perkara dalam perlembagaan yang berkaitan dengan ketuanan Melayu itu tadi, ya, adalah menjadi satu kelaziman, kita katakan sudah jadi satu amalan bahawa perlembagaan Malaysia ini menjadi tonggak utama dalam pentadbiran pemerintahan negara kita. Jadi saya petik beberapa perkara dalam perlembagaan itu yang ada kaitan dengan soal ketuanan Melayu itu tadi. 181, Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bagaimana kedaulatan ini, kuasa yang ada pada Raja-Raja Melayu yang didokong oleh Yang di-Pertuan Agong itu, kuasa
menentukan agenda pentadbiran atau agenda kemajuan dan pembangunan negara yang ada pada mereka itu tidak dipertikaikan. Perkara 14 berkaitan dengan warga negara. Ini adalah teras dalam kehidupan kita ini, saudara ya. Perkara 14 tentang soal warga negara. Bagaimana konsep satu ketika dahulu kita memberikan kerakyatan kepada bangsa-bangsa lain dalam negara kita ini. Apa yang dikatakan sebut, mungkin saya lebih boleh ingat lagi tentang konsep jus soli yang telah kita amalkan dahulu. Jadi di sini juga adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup kita ini. Bagaimana perkara 14 warga negara ini telah memberikan jaminan bahawa kerakyatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain dalam negara ini mengikut fasal-fasal yang terkandung, syarat-syarat yang terkandung dalam perkara itu. Perkara 152 berkaitan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi persekutuan. Itu juga dengan perkara 3, agama Islam. Agama Islam adalah agama resmi bagi persekutuan. Dan fokus kita pada hari ini ialah tentang, dalam perlembagaan ini sebenarnya fokus kita adalah kepada perkara 153, iaitu tentang hak istimewa orang-orang Melayu. Perkara 153 dalam perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan bumi putera mana-mana negeri di Borneo dan kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Maka saudara dan saudari, perkara 153 ini dalam perlembagaan tidak harus dipertikaikan. Walaupun sebelum ini banyak pihak yang mempertikaikan tentang hak istimewa ataupun kedudukan istimewa orang-orang Melayu itu. Sebenarnya dalam perkara ini fokus kita juga adalah memberikan pertumbuhan apakah kepentingan sah kaum-kaum lain yang mereka tidak ketinggalan sebenarnya. Jadi jika ada pihak mana-mana pihak yang cuba pertikaikan, inilah yang kita cuba mahu terangkan kepada mereka. Realitinya bagaimana bahawa orang-orang Melayu bumi putera ini terkandung ataupun terlindung di bawah perkara 153. Tanggungjawab kita saudara dan saudari, kita menjaga etika kita, kita bermuhasabah untuk kita renungkan di tanah air kita ini. Bangsa Melayu bumi putera adalah bangsa yang bermaruah, adalah bangsa yang boleh berjaya, bangsa yang sebenarnya mempunyai kekuatannya tersendiri untuk kita buktikan pada orang lain. Maka saudara dan saudari, dalam kehidupan kita ini kita haruslah berbudi bahasa. Ya, bawalah semangat kita orang-orang Melayu ini untuk kita bersama-sama dengan bangsa lain, untuk kita bangunkan negara kita ini. Tetapi kita harus tunjukkan bahawa bangsa Melayu bumi putera, bangsa yang bersopan santun dan berbudi bahasa. Banyak sekali ancaman bila kita sebutkan tentang ancaman yang melanda kita dalam melangsungkan kehidupan dalam negara kita ini. Ini adalah termasuk sikap individu dan juga kumpulan. Semangat patriotisme. Bagaimana semangat patriotisme ini mau kita gerakkan bersama-sama, mau kita laksanakan bagi melangsungkan kehidupan kita dalam negara kita ini. Dahulu berlaku peristiwa 13 Mei 1969. Iaitulah kita menyaksikan bagaimana ketidakpuasan hati yang telah berlaku sehinggalah berlakunya peristiwa 13 Mei itu kerana perbezaan yang begitu ketara dalam pencapaian di antara orang-orang Melayu bumi putera dan juga bangsa-bangsa lain dalam negara kita ini. Jadi kita mahu kekalkan keamanan itu. Kita tidak mahu lagi berlakunya peristiwa 13 Mei itu, dan kita mahu hidup dalam keadaan aman, adanya kemudahan yang mencukupi, selesa, tentram. Di samping soal perpaduan itu tidak boleh menjadi satu isu yang boleh ditolak ansur. Harus kita beri fokus dan saudari. Kita nak bersama-sama menghadapi ancaman, termasuklah ancaman global ini saudari. Banyak sekali dugaan yang kita terima daripada negara-negara luar yang menjadi ancaman kita sebut itu. Kita ini terdedah kepada soal
keselamatan sebenarnya dengan negara-negara lain. Barangkali negara-negara yang lebih canggih dari segi aspek ketenteraan mereka, lebih canggih daripada aspek persenjataan mereka. Tetapi dengan adanya perpaduan dalam negara kita ini, orang-orang Melayu, Bumi Putra, juga bangsa-bangsa lain di tanah air kita ini, kita bersatu padu, kita menghadapi bersama-sama apa juga cabaran dan juga dugaan yang akan kita hadapi bersama-sama. Pasti kita akan berjaya menghadapi masalah itu. Jadi ancaman-ancaman tentang orang Melayu atas hasiah dan keterampilan budi bahasa umpamanya, bagaimana harus ada kekuatan jati diri bagi menghilangkan sikap atau menangkis sikap-sikap negatif yang ada dalam diri kita ini saudara-saudari, supaya kepribadian berkualiti yang kita amalkan itu dia dapat hidup dalam keadaan harmoni dan juga positif. Kita bersyukur dan terima kasih kerana kita pasti tidak akan menggigit jari melihat kejayaan orang lain. Saudara-saudari, cabaran halu perjuangan negara dan bangsa Malaysia ini juga bermula di era tahun 1945 dahulu. Kalau saudara-saudari ingat bagaimana negara kita ini ditawan oleh bangsa di Asia ini juga tahun 1945, bagaimana Jepun menakluki negara kita ini, sehinggalah tuntutan-tuntutan kepada proses untuk kita merdeka itu. Di situ banyak sekali cabaran yang telah kita terima, banyak sekali dugaan yang telah dihadapi oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Barangkali ibu bapa atau datuk nenek moyang kita dahulu menghadapi masalah yang kita sebutkan tadi, cabaran dan dugaan apabila negara kita ini ditakluk dan dijajah. Maka sebagaimana yang awal kita sebut tadi, berlakulah ketidakseimbangan dalam pencapaian ekonomi. Kerana pada masa itu yang tersebut di awal tadi, peristiwa 13 Mei boleh berlaku kerana berlakunya ketidakseimbangan ekonomi. Orang Melayu ketinggalan jauh, ketidakseimbangan kerusi di parlimen pada waktu itu, permusuhan antara kaum kerana berbeza kedudukan dan pencapaian, timbulnya rusuhan dan sebagainya, sehinggalah berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1949 itu, yang kita rata-rata tidak mahu lagi perkara itu berlaku. Tidak mahu lagi negara ini dijajah, tidak mahu lagi negara ini dikongkong oleh anasir-anasir luar. Dan kekuatan adalah terletak pada kita semua. Saudara-saudari, tanggungjawab begitu besar untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Maka tanah air ini adalah tanah darah tumpah, tanah tumpahnya darah kita ini saudara-saudari, yang harus kita jaga, yang harus kita bela, yang harus kita angkat martabatnya. Mari kita lihat bagaimana jika negara kita ini tidak maju saudara dan saudari. Bagaimana negara kita ini mundur jika kita tidak memberikan fokus kepada tanggungjawab kita untuk mengangkat martabat negara kita ini. Kemiskinan, penderitaan, kebuluran saudara dan saudari pastinya berlaku. Kita tidak mahu jadi seperti ini, seperti negara-negara seperti yang gambar disebut, yang ditunjukkan dalam ini. Jadi saudari, lihatlah bagaimana mundurnya negara ini kerana dijajah, atau hancurnya negara kita ini kerana dijajah. Maka seperti dalam gambar ini, kita tidak mahu berlakunya perkara seperti ini dalam negara kita. Kita mahu membela anak-anak bangsa kita. Kita mahu membela generasi muda kita ini supaya mereka tidak menjadi seperti ini. Maka tugas dan tanggungjawab itu harus saudara dan saudari pikul sebenarnya, demi kelangsungan martabat bangsa kita ini. Mari kita lihat pula bagaimana kekejaman satu bangsa ke atas bangsa yang lain, yang sering berlaku sekarang ini pun masih kuat berlaku. Bagaimana penindasan demi penindasan dilakukan. Jika kita sebenarnya leka alpa, barangkali peristiwa sebegini juga boleh melanda negara kita jika kita tidak kuat, jika kita tidak bersatu, jika kita tidak berpadu tenaga ke semua sekali
bangsa Melayu Bumi Puteran juga bangsa-bangsa lain dalam negara kita ini. Inilah kekejaman sesedari. Lihatlah bagaimana perjuangan satu bangsa di Timur Tengah di sana untuk membela negara mereka, untuk mempertahankan negara mereka dengan keadaan yang serba kurang kerana negara mereka telah dieksploitasi oleh negara lain. Apakah ini bakal berlaku dalam negara di sekitar wilayah kita ini? Nah, inilah kita mahu elakkan saudara dan saudari supaya ini tidak terjadi kepada bangsa kita. Lihatlah saudara dan saudari, apabila kita apabila kita reka, sebenarnya pastinya yang ini akan berlaku dalam negara kita. Mungkin jika kita tidak kuat, jika kita tidak bersatu padu. Inilah soal gejala sosial yang melanda dalam negara kita ini. Ini kita tengok aspek-aspek gejala ataupun gejala sosial negatif yang terjadi dalam negara kita. Banyak remaja kita mati menghidupkan satu ketika dahulu. Anak-anak muda remaja kita juga terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah ini, budaya something, mengedar dan menagih, gangsterism. Bagaimana soal kesengsaraan yang harus mereka tempuh apabila mereka terjebak dalam gejala seperti ini. Maka saudara dan saudari, marilah kita renungkan, marilah kita sama-sama fahami bagaimana sejarah yang telah berlaku ataupun mengapa sejarah amat penting untuk kita ketahui, untuk kita fahami dan untuk kita hayati. Dan dengan adanya kesedaran, dengan adanya perubahan sikap ini dalam negara kita ini, diharapkan jati diri yang teguh dan kecemerlangan akademik taraf dunia akan terus memastikan negara akan bertambah maju dan makmur. Bangsa Malaysia akan menjadi perkasa dan rakyat bersatu padu tanpa mengira kaum. Jadi saudara dan saudari, hala tuju perjuangan kita masih belum selesai. Marilah kita bersatu padu membela, memakmurkan negara kita ini. Mari kita bekerjasama. Cooperation is better than conflict. Sesama bangsa kita ini, marilah kita bekerjasama. Janganlah kita jadi seperti kambing-kambing dalam gambar ini. Dua-dua tengkuk kambing ini diikatkan, dua-duanya ingin makan di haluan yang berbeza, sehingga tegang leher mereka. Mengapa mereka tidak berbincang? Mari kita makan di sini kedua-dua, lepas itu kita makan di sebelah sana rumput itu kedua-dua bersama-sama. Barulah kita kenyang, tengkuk kita tidak sakit. Ingatlah saudara dan saudari, jangan dalam soal membela, mengangkat martabat negara ini, membela tanah air kita ini, janganlah kita nanti dianggap orang yang membawa mudarat seperti dalam cerita ini. Ini cerita daripada Luqmanul Hakim. Bagaimana seorang petani ingin menjual keldai dia. Okay? Jadi dia berjalan ke pasar itu, bapa dia naik keldai ini, anak dia pimpin. Jadi apabila masyarakat nampak, masyarakat pun kata, wah, dia kata, sampai hati orang tua ini tidak berperi kemanusiaan. Dia sedap-sedap menunggang keldai itu, anak dia berjalan kaki. Dia pun garuk kepala, betul juga katanya. Dia turun, anak dia naik dalam perjalanan ke pasar tadi untuk menjual keldai. Lalu di hadapan masyarakat pun kata, wah, orang tua ini kononnya beri anak dia naik, dia berjalan kaki dengan harapan suatu hari nanti anak dia akan bantu dia apabila dia sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi. Sedangkan masih belum tentu lagi anak dia akan membantu. Dia pun garuk kepala, betul juga kata orang ini. Naik dua-dua ke atas keldai itu. Bila naik kedua-dua keldai itu, melintas depan masyarakat. Masyarakat pun kata, orang tua ini tidak berperi kebinatangan mungkin. Keldai itu kecil.
ditonggangnya kedua-dua, terhoyong-hayang keldai itu. Dia pun pening kepala sekali lagi, turun, ikat kaki keldai itu, pikul keldai itu untuk bawa ke pasar. Melintas di jambatan, meronta-ronta keldai itu, jatuh keldai itu dalam sungai, mati keldai itu. Tadi jangka menjual akan dapat wang, tetapi sekarang keldai itu mati kerana jatuh, kerana dia mendengar ataupun dia pening kepala terhadap komen masyarakat di sekitarnya. Jadi sedar dan sedari, siapa sebenarnya membawa mudarat? Diakah? Anak diakah? Keldai itukah? Jambatan itukah? Atau masyarakat di sekeliling itukah? Ingat sesedari, satu jari kita tunjuk kepada orang lain, 4 lagi jari akan menunjuk kepada diri kita sendiri. Maka kesimpulannya, marilah kita sama-sama bekerjasama. Sama-sama kita satukan idea untuk kita meneruskan perjuangan kita membela tanah air kita ini. Coming together is the beginning. Keeping together is the progress. Working together after this is a success. InsyaAllah, saya tahu sesedari boleh lakukan, sesedari boleh pikul amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar baru dalam negara, dalam UiTM ini, dan seterusnya akan memimpin negara ini suatu hari nanti. Saya yakin di kalangan saudara dan saudari semua ini akan menjadi pemimpin negara suatu hari nanti. Maka belajarlah bersungguh-sungguh, kuatkan semangat, bulatkan tekad, jangan mudah mengalah, bersedialah untuk memikul amanah tanggungjawab memajukan negara ini melalui kejayaan dan kecemerlangan akademia saudara dan saudari. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. Ini dalam maknanya saudari, ingatlah, life is like riding a bicycle. You don't fall off unless you stop pedaling. Ingatlah, hidup ini kita teruskan. Jangan kita berhenti berkayuh. Kalau berhenti berkayuh, pasti kita akan jatuh. The road to success is not doing one thing 100% better, but doing 100 things 1% better. Jadi kita harus tukar sesedari, ubah sikap kita sebelum ini. Sesedari sudah menjadi orang yang lebih matang sekarang ini. Fokus kepada ruang dan peluang yang ada ini, melanjutkan pelajaran di Universiti Terus Johor ini, di universiti yang akan mengangkat martabat bangsa kita ini. Lakukan perubahan sikap itu. You must change. Ubah. Jangan, memang agak sukar untuk kita ubah, tetapi percayalah, atas kekuatan semangat jiwa raga sesedari, sesedari boleh menjadi insan yang cemerlang di UiTM ini. Kalau boleh, setiap semester dapat anugerah dekan dan seterusnya mendapat anugerah naib chancellor, dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran peringkat yang lebih tinggi kerana sesedari mendapat peluang yang begitu terbuka luas untuk saudara dan saudari pilih. You must know how to convince. Bagaimana kita nak mengadaptasi situasi supaya kita ini menjadi orang berjaya. Bagaimana kita nak handle all obstacles. H2. Always trying. Jangan mudah putus asa. Nail all the prejudices. Buang segala prasangka buruk terhadap bangsa kita, terhadap bangsa lain, terhadap siapa saja dalam hidup, dalam persekitaran kita ini. Generate new ideas. Bawa satu idea baru, bawa idea-idea yang lebih baik, lebih tinggi berkualitinya, supaya kita dapat menjana kejayaan itu and expect to succeed. InsyaAllah sesedari boleh lakukan itu dengan baik. Ingat sesedari, we cannot change the wind, but we can adjust the sail. Ingatlah sesedari, zaman sebegini sudah berlalu. Mulakan fasa kehidupan yang lebih mencabar. Selepas ini, sesedari punya tanggungjawab yang begitu besar yang harus dipikul di atas bahu masing-masing. Majukan diri untuk membela kedua ibu bapa kita, cemerlangkan diri dalam pembelajaran supaya ibu dan bapa kita akan rasa bertuah mendapat anak seperti saudara dan saudari. Ingatlah jerih mereka, saudara dan saudari. Mereka mengangkat tangan mendoakan kita. Kita tidak tahu bila masanya. Barangkali kita sedang tidur, mereka bangun
sembahyang, berdoa supaya anak-anaknya akan terus maju. Dia abdikan diri mencari rezeki untuk bantu anak-anaknya. Kita tidak tahu, disembunyikan penat jerih mereka. Yang penting anak dia berjaya. Ingatlah saudara dan saudari, jangan lupa mau melakukan perkara-perkara yang di luar atau jauh sedikit daripada kebiasaan kita, yang terutamanya perkara yang agak negatif, fikir beberapa kali. Dan jangan lupa fikir ibu bapa kita itu yang telah meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada kita. Mulakan fasa kehidupan lebih mencabar selepas ini, supaya kita akan dapat membuktikan bahawa kita akan berjaya suatu hari nanti, insyaAllah saudara dan saudari. Selamat menguatkan jati diri, selamat menempuh cabaran dalam kehidupan, selamat mempertahankan bangsa, agama dan negara. Selamat maju jaya. InsyaAllah mudah-mudahan segala perbuatan atau tindakan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.